Assalamualaikum Ustaz. Kak Izan buka Salam, majlis dulu. Iza. Buka majlis dulu nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Malam ni kita masuk tajuk masuk syurga dengan merangkak. Muka surat 52. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Liza, Kak Syida, Kak Hazati, Kak Nasimah, Kak Rusnah, Kak Anis, Kak Maslian, Khadijah, Nurhalina dan lain-lain yang menyusul insya-Allah sekejap lagi. Baik, pada malam ini tanpa buang masa kita sambung bacaan bersama kita. Iaitu berkaitan dengan satu kisah yang sangat masyhur, iaitu berkaitan dengan kita duk dengar lama dah rasanya cerita ni daripada kecil lagi duk dengar cerita ni, iaitu antaranya adalah orang kaya lambat masuk syurga, merangkak, begitu lebih kurang ya. Jadi antara yang dikaitkan dengan status ataupun situasi tersebut adalah Sayyidina Uthman bin Affan ataupun seorang lagi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kadang-kadang ramainya yang masyhur sebut Abdul Rahman bin Auf lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang tersebut atau mungkin tertukar dengan Uthman bin Affan. Wa fil haqiqah faktanya adalah majoriti ataupun kebanyakan sahabat adalah kaya sebenarnya. Ini yang jarang orang bincang ataupun fokus. Kita dah ingat sahabat ni 24 jam duduk keliling Rasulullah. Rasulullah bergerak mana mereka pun follow. Bukan begitu. Hakikatnya para sahabat ketika di Mekah ataupun khususnya di Madinah, mereka ada life mereka sendirilah. Majoritinya adalah businessman. Abu Bakar businessman, Umar, Uthman, Ali tidak. Ali ni dia macam pekerja. Dia bekerja di kebun apa semua. Jadi meeting point, jadi mereka ni sebenarnya ada urusan masing-masing harian. Masing-masing ada kerja masing-masing. Cuma meeting point mereka adalah bila solat jamaah. 5 kali sehari semalam itulah meeting point mereka. Di mana Rasulullah nak sampaikan apa-apa ke apa-apa. Tapi daripada kalangan sahabat tu pula ada lebih kuranglah 70 orang yang dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Sahabat yang mengambil keputusan untuk infakkan diri mereka macam untuk full time study lah under supervision Rasulullah di Masjidin Nabawi. Dan mereka ni majoritinya dibiayai oleh sahabat-sahabat yang kaya tadi. Jadi ada peranan masing-masing lah. Ada sahabat yang memang bisnes, cari duit, rezeki yang halal, dan mereka guna untuk infak fisabilillah. Bahkan mereka lah yang membiayai makan minum sahabat-sahabat yang Ahlus Suffah, golongan yang belajar ni, golongan yang fokus nak buat ibadah dan juga belajar pada Rasulullah SAW. Dan ini menyebabkan Ahlus Suffah ni antara yang banyaklah meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada minggu sudah kita bincang panjang lebar, antara hikmah Aisyah radhiyallahu anha dikahwinkan
oleh Allah dengan Rasulullah awal tu, umur muda tu, kalau kita berpegang dengan umur yang sebegitu, dan itu Sahih Bukhari Muslim ya, Sahih Bukhari ya ni. Jadi apa yang berlaku adalah Aisyah kemudian dengan kebijaksanaan dia pula, dan kebijaksanaan Aisyah ni bukan sesuatu yang bersifat karamah ataupun yang bersifat kita kata khawariqul adah, tapi dia memang nature ataupun memang sifat Aisyah ni seorang gadis yang bijaksana. Antara lain kerana keturunan dia Abu Bakar dan tok nenek moyang dia tu memang orang yang terpelajar. Jadi Aisyah ni selain daripada mahir disebabkan hadis-hadis Rasulullah banyak dia riwayat, Aisyah juga dalam kalau boleh baca dalam biografi dia tulisan Sulaiman An-Nadwi ya, Maulana Sulaiman An-Nadwi, sudah ada terjemahan bahasa Melayu Indonesia, menyebutkan bahawa selain itu Aisyah ni mahir dalam perubatan tradisional, herba-herba ni. Jadi banyak kemahiran lah. Sebab itulah dengan kecerdikan dia tu menyebabkan banyaknya urusan agama kemudian dialah yang teruskan. Dia anggap sebagai mufti wanita yang pertama dalam Islam. Kemudian dia banyak juga memperbetulkan salah faham sahabat-sahabat terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Aisyah yang betulkan, maka sahabat pun tak berani lawan lah. Macam mana lawan mak dia tu? Ummul Mukminin kan? Walaupun Aisyah muda. Tapi masing-masing akan hormat bila Aisyah yang bersuara. Ni orang duk sembang pasal apa girl power, woman power lah, hak asasi lah. Islam zaman awal telah meletakkan wanita di tempat yang paling mulia dah. Tapi bukan kerana dia punya fizikal ke apa semua, tidak. Tapi kerana dia punya brain, dia punya keberanian, dia punya intelligent, dia punya kita kata sikapnya dan seumpamanya itu. Baik. Jadi soalan hari ini ataupun perbincangan ini tentang masuk syurga dengan merangkak. Soalannya berbunyi, saya pernah mendengar sebuah ceramah yang menceritakan bahawa Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga dengan merangkak. Minta kepastian daripada ustaz tentang status hadis tersebut. Masyhur sangatlah. Sampai hari ini pun boleh cari lagi dalam YouTube tu. Bersepah-sepah. Masih lagi dibawa-bawa. Walaupun dah ramai memberi teguran dan mengkritik riwayat tersebut, tapi masih ramai lagi yang duk bawa. Baik, katanya hadis yang saudara, jawapan guru kami hafizahullah taala Dr. Umar Muhammad Noor, hadis yang saudara tanyakan ini diriwayatkan oleh Umarah bin Zadzan daripada Thabit daripada Anas. Oh, rupa-rupanya riwayat tersebut ada sungguh. At the first place ada. Kalau kata ada tak riwayat tentang ni, at the first place ada. Tu. Cuma kita nak tahu lebih lanjut status riwayat ataupun hadis tersebut. Katanya apa dia? Disebutkan daripada riwayat ini daripada Umarah bin Zadzan daripada Thabit daripada Anas. Ada juga fakta yang menarik. Saya ingat Ustaz Zul pernah share ya. Beberapa nama orang Arab yang asalnya nama orang lelaki, tapi kemudian bila sampai ke alam Melayu kita letak sebagai nama perempuan. Antaranya apa dia? Umairah tak silap saya. Bukan Umairah. Nur. Nur. Apa dia? Kak Lina? Tak silap ada salah satu lah Nur. Nama lelaki tu. Tapi Nur. kat Malaysia Nur. semua Nur. Nur umum lah. Nur boleh umum. Dia ada nama yang ada ta marbutah di belakang. Contohnya Umayyah. Yah tu kita tapi Umayyah tu confirm lelaki. Kita memang tahu lelaki. Tapi ada beberapa nama yang memang dalam hadis sahabat tu lelaki. Tapi kemudian bila sampai alam Melayu dia jadi nama perempuan. Tak apalah. Itu nak katanya itu. Baik. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni apa yang berlaku? Suatu hari Aisyah mendengar suara kuat di Madinah. Suara apa ni? Suara kita kata suara gegak bising lah, bunyi bising. Sebab unta ni kalau dia bawa barang kan setengah-setengah unta itu dipakaikan dengan alat-alat besi apa semua tu. Jadi bising lah bunyi dia.
Apatah lagi jika barang-barang yang dibawa tu berunsur besi ke ada, maka bising-bising lah. Dan ini menyebabkan dikatakan Aisyah telah dengar suara tersebut. Beliau bertanya, suara apa ini? Dijawab, suara unta-unta milik Abdul Rahman bin Auf yang baru tiba dari Syam. Mereka pergi berdagang di Syam. Syam pada hari masa tu 4 negara besar hari ini. Kemudian Jordan, Syria, Palestin dan juga Lebanon. Itu dataran Syam kalau dulu. Dan ibu kota dia Damsyik lah. Damsyik. Ataupun hari ini, Damsyik apa dia? Damsyik hari ini kita panggil apa? Apa nama moden dia hari ini? Damascus. Kemudiannya, suara unta-unta milik mereka membawa pelbagai bahan makanan. Bilangan mereka 700 ekor unta. Allah tak boleh nak bayang 700 ekor unta. Siapa yang dah buat umrah haji tu pergi ke ladang unta, tiba-tiba unta pun kencing. Dia pun teringat hadis Rasulullah suruh minum kencing. Nanti kita akan sampai kepada hadis tu. Kita dah bincang dah tak? Ke belum lagi Ada hadis sahih Rasulullah dalam hadis tu macam secara literalnya suruh minum air kencing unta. Ada video ada video kita tengok orang Melayu kita pergi sana jumpa Tok Syekh Arab mana tu. Dia ambil macam dia suruh lah minum. Ada kata sunnah ni. Jangan. Ada konteks hadis tu sahih tapi konteksnya ada. Rupa-rupanya masa Rasulullah suruh tu sahabat uruk dia panggil. Punca hadis tu keluar adalah kenapa? Ada satu kaum yang ditimpa satu penyakit yang mana dari sudut perubatan memang tabib ataupun doktor zaman tu duk suruh ambil sedikit air kencing unta campur dengan susu minum sebagai ubat. Bukan yang kita lah macam air zam-zam tu. Minggu lepas lah Ustaz cerita. Oh ya, tak ada. Sebelum tu lagi rasanya. Apa cerita tak? Ustaz kata apa? Tu buku yang sebelum ni rasanya. Kan, buku ada kan? yang sebelum ni. Jadi kita pergi sana. Liza kelas banyak sangat tu. Jadi kita ni duk pergi umrah, pergi haji tu, kalau ada Tok Arab duk ajak minum apa nama air kencing unta di ladang dia macam minum kowi apa semua, jangan buat pasal. Kata tak apalah, najis tu. Baik, tapi kalau ada keperluan dan memang doktor sahkan antara ubatnya nanti pergi Mekah ni minum banyak-banyak, boleh 2-3 botol sehari mujarab. Jangan pasal Baik. Jadi 700 ekor unta ni pernahlah dulu saya ingat ustaz-ustaz saya ni dia nak gambarkan, nak bagi kononnya nak bagi clear lah gambaran pentingnya unta dalam masyarakat Arab ni. Kalau hari ni macam kereta kita lah. Macam kalau kuda tu macam kereta, maka unta ni macam apa dia? Macam Hilux ke macam lori lah gitu. Mengangkut barang. Jadi dibuatlah perumpamaan, bayangkan dia kata. Kalau seekor unta tu satu lori, seolah-olahnya zaman ni Abdul Rahman bin Auf ni balik daripada meniaga mana-mana, dia bawa balik 700 buah lori. Di bayangan kita, dahsyatlah. Nama unta Rasulullah apa dia warna merah tu? Kak Lina ingat tak? Kiswah. Kiswah, unta yang dianggap unta terbaik. Bakal orang Arab ni dia punya jaga, dia pun nasab keturunan, sampai nasab unta dengan nasab kuda pun mereka tahu. Ni unta daripada siapa, ayah dia siapa, mak dia siapa. Dia sampai tahap tu dia jaga nasab. Baik, Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwa. Maksudnya aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk ke syurga dalam keadaan merangkak. Apabila ucapan ini didengar oleh Abdul Rahman bin Auf, beliau berkata, jika aku mahu, aku mampu memasukinya dalam keadaan berdiri. Beliau lalu menafkahkan semua hak unta dan muatannya di jalan Allah. Hadis ni ada ke? Ada riwayatnya. Dalam tengok nota kaki tu, Musnad Ahmad nombor 28,442. Musnad Ahmad ni antara kitab hadis yang terbesar. Dia ada dalam tu kurang lebih tak silap saya dalam 25,000 hadis.
Kitab-kitab lain macam Bukhari 8,000, Muslim dah 5,000. Riwayat-riwayat yang sama berulang, sanad yang lain ada berapa banyak lah. Tapi Musnad Ahmad ni paling besar, sedepah lah. Kalau matan saja inilah, kalau yang syarah tu sedepah. Musnad Ahmad, murid kepada Imam Syafi'i, pendiri kepada mazhab Hambali. Baik. Kemudian apa yang berlaku secara kajian sanad? Apa dia sanad? The chain of narrator. From who to who to who to who to who, from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from sahabah, one of the sahabah, and then from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Secara kajian sanad, hadis ini dinilai mungkar. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sanadnya bermasalah. Sanadnya ada kecacatan, dipanggil ilal. Ada illah, ada kecacatan yang sangat teruk sampai bertaraf mungkar. Imam Ahmad bahkan menilai hadis ini dusta dan mungkar. Pelik. Imam Ahmad masuk ke dalam musnad dia. Tapi dia sendiri kritik kata ni hadis mungkar. Maka fahamlah kita, Imam Ahmad tidak hanya memasukkan hadis sahih dalam musnadnya macam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia masukkan juga hadis-hadis yang bermasalah untuk nak kata ambillah hadis ni beramal saya bakal. Bukan. Untuk nak kata ni hadis ada masalah. Jangan duk pandai-pandai lah nak guna nak percaya. Sebagaimana biasa saya sebut, masalah setengah orang dia tak faham seni periwayatan pengumpulan satu hadis, maka dia duk kira dah ada dalam Musnad Ahmad, kira sahih belaka. Macam kita belajar tempoh hari apa dia? Mati malam Jumaat dan hari Jumaat tu. Memang ada riwayat dia dalam Jami' Tirmizi, bahkan dalam Musnad Ahmad. Kalau nak kira ada lah. Sebab tu dalam Islam ni dia bukan setakat kena ada dalam kitab. Bahkan kemudian kena tahu statusnya itu. Sekadar ada dalam kitab, kalau yang dirujuk tu kitab sahih, kitab apa nama, entah apa-apa kitab. Rupa-rupanya kitab apa dia? Kitab ni, apa, kitab kalau dulu, kitab, dia panggil apa dia? Kitab masakan ni. Tapi sebab dia tulisan Arab apa semua, adalah kitab ni. Bukan main. Tengok kitab, kitab masakan. Dia ada istilah dia tu. Allah tak ingat dah. Saya belajar masa master itu. Masa kelas PhD itu. Dia ada istilah saintifik dia lah. Maksudnya ilmu masak-memasak dalam kebudayaan masyarakat ni, dia ada istilah dia. Tak ingat tak mari lah mau tinggal. Baik. Tapi orang kita ni, dia nampak tulisan Arab. Nanti saya akan tunjuk Saya akan share dengan Kak Syida, nanti Kak Syida tunjuk. Saya suka pergi bilik-bilik pensyarah UIA ni dalam perbandingan agama pun. Ada seorang ni nama Dr. Unggaran Rashid. Yang saya ada cerita sebelum ni, bekas padri ataupun pelajar dalam bidang dipanggil Biblical Studies sampai tahap master. Dan dia dah level sampai untuk jadi padri nombor tertinggi dah di Indonesia pada masa itu. Dan dialah yang terlibat untuk menterjemahkan Bible terkini yang sekarang ada Alkitab versi Indonesia tu. Dia salah seorang penterjemah. Dan punca dia masuk Islam kerana dia terjemah Bible tu lah. Dia cari kalimah, terjemahan kepada kalimah Son of God dalam bahasa Hasa Ibrani tu. Jadi tengok dalam kalimah asal, bila terjemahan dalam bahasa Inggeris jadi Son of God, tak tally. Sebab kalimah asalnya bila diterjemahkan secara konteks yang sebenar, maksudnya dalam bahasa Arab Khalifatullahu fil ard, bukannya Son of God. Secara literal memanglah anak Allah, anak kepada Tuhan, gitulah secara bahasa dia. Tapi secara hakikatnya dia adalah Khalifatullahu fil ard. Jadi bila khalifah ni tak adalah isu anak Tuhan tu. Tapi bila terjemah anak Tuhan, dah jadi akidah anak Tuhan dah pula. Habis dah sabarat. Jadi dia ni di bilik dia ada Bible dan kajian-kajian tentang Bible dalam bahasa Arab. Macam kita Arab lah kalau kita tengok. Bible dalam bahasa Arab pun ada. Jadi kalau kita kira adalah kitab, kitab apa ni, tengok-tengok, kitab Bible. Padan. Jadi
Kena ada satu disiplin yang khusus tentang perkara tersebut. Baik, kita pergi sikit lagi. Kemudiannya apa yang berlaku adalah hadis itu telah dinilai mungkar ataupun kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri telah menilai hadis ini sebagai dusta dan mungkar. Beliau pernah menyuruh hadis ini dikeluarkan dari kitab musnad beliau. Kelemahan hadis ini terletak pada Umarah bin Zan. Ahli hadis menilai beliau sebagai seorang perawi yang sangat lemah dan sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Beliau telah bertafarrud dalam meriwayatkan hadis. Apa dia tafarrud? Mufrad, berseorangan. Tak ada orang lain. Dia je, seorang-seorang diri dia. Sanad yang dinyatakan itu, dia seorang je ada sanad tu. Jadi bermasalah lah. Tidak dinafikan terdapat beberapa sanad lain bagi hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yakni Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Musaddad. Walau bagaimanapun kesemua sanad tersebut berstatus lemah, yakni dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Itulah. Al-Munziri, yakni Al-Imam Al-Munziri rahimahullah berkata dalam At-Targhib wa Tarhib, satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dorongan dan celaan, hadis-hadis bagi motivasi dan dimotivate. Hadis-hadis macam Fadailul A'mal itulah yang untuk mendorong untuk buat amal soleh, tapi dia besar. Ini besar. Diriwayatkan daripada pelbagai jalur dan daripada hadis sekumpulan sahabat daripada Nabi SAW bahawa Abdurrahman bin Auf akan masuk syurga dalam keadaan merangkak kerana hartanya banyak. Sanad yang paling kuat bagi hadis ini pun tidak lepas daripada kritikan. Memang ada masalah. Tiada satu pun sanadnya yang mencapai darjat hasan jika bersendirian. Memang bermasalah. Walaupun ada pelbagai jalur periwayatan sanad, namun tetaplah ada masalah di sana. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mawdu'at yang menghimpunkan hadis-hadis palsu di sisi Imam Ibn Jauzi, kerana ada beberapa hadis yang ada ulama tak setujulah jatuh pada tahap palsu. Dan mereka mengkelaskan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah sebagai ulama yang kita panggil syadid, mutasyaddid dipanggil. Mutasyaddid ni terlalu ketat. Ulama hebat, cuma terlalu ketat. Nampak ada masalah sikit, palsu. Begitulah kalau kata. Tetapi sumbangannya sangat besarlah Imam Jauzi. Jadi dia himpun satu buku khas untuk menghimpunkan semua hadis palsu, dan bukan dia seorang, ramai lagi ulama ramai lagi ulama lain yang buat perkara begitu. Dan biasanya mereka ini core mereka, kepakaran utama mereka adalah dalam bidang hadis. Apa yang berlaku adalah Ibn Jauzi ini juga yang tulis kitab Talbisul Iblis. Masyhur kan? Ada ustaz-ustaz kita nak baca tu. Talbisul Iblis. Suatu kitab yang cukup luar biasa. Saya sampai satu masa pernah terfikir nak tulis macam mana? Talbis Iblis untuk Bani Melayu. Aduh, fikir panjang kalau aku tulis ni. Panjang ceritanya ni. Tapi kenalah. Sebab talbis Iblis untuk bangsa Arab lain. Kan? Ada pattern dia. Jadi talbis Iblis untuk bangsa Melayu ni kita lah yang paling faham, kita orang Melayu. Nah, tengoklah belakang Mak Kilau. Tak tengok lagi. Lemah. Ada gurau ya. Pergi tengok dengan ilmu tak apa. Dah tengok dah Ustaz. Ke saya selisih dengan Kak Tun. Masih bertahan lagi. Belum. Ada hai. Tengok Kena pergi tengoklah. Elok pergi tengok. Dengan ilmu tak ada masalah ya. Betul. Tengok dengan ilmu tak ada masalah. Cuma lepas tengok tu jadi semangat lebih-lebih, kita risaulah. Sampai nak jadi kebal lah, apa nak kebal, bukan dia lah. Baik. Tapi antara yang wallahu alam saya ni ialah kita daripada kita mengkaji dan juga kita adore dengan beberapa kehebatan untuk nenek moyang kita ya. Jadi benda-benda begitu sikit sebanyak ada nilai sentimen lah. Cuma saya sentiasa meletakkan pentinglah untuk kita faham batas-batas dia. Nah, ini sampai keluar
untuk jadi nak tu dalam silap pun ada banyak benda-benda batin apa semua tu. Apalah nanti kita bicara yang lain. Baik. Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab Mawdu'at menilai hadis ini sebagai palsu, yakni maudhu'. Beliau lalu berkata hadis batil seperti ini dijadikan pegangan oleh ahli zuhud yang jahil. Allahu Akbar. Zuhud tapi jahil. Yang ni siapa ni? Golongan sufi lah. Golongan sufi, zuhud namun jahil. Jahil di sini maksud jahil terhadap syariat yang sebenar. Jadi bila kata tak boleh kaya, soalan nak kata kaya ni salah. Saya dah bincang sikit minggu lepas kan. Menjadi kaya daripada salah. Terus macam satu masalah besar. Walah, takkan nak suruh orang kafir saja kaya, orang Islam miskin. Nah, ekonomi apa semua itu begini. Tu keadaannya. Tapi bila minta derma, minta dia dengan orang kaya juga. Itu masalahnya. Dan dia mengajar, dia kutuk bukan main. Ni kaya, tak erti ingat dunia apa semua. Dia tak tahu kawan tu kaya tu duduk solat duhanya, puasa sunat Isnin Khamishnya. Dia ingat semua orang kaya tak ada masa nak buat ibadah apa semua, tak erti ngaji Quran apa semua. Ni. Persepsi lah, persepsi. Kena ubah. Yang perlu adalah jadi kaya, yang perlu ditekankan, jadilah kaya, nak jadi kaya macam mana pun, millionaire ke, billionaire ke, apa ke, tak ada masalah, tapi halal. Itu sebenarnya. Tidak melalui jalan rasuah, jalan apa nama jenayah, apa semua gitu-gini tu okeylah. Jual lah, nak jual apa pun, nak niaga apa pun. Baik. Jadi katanya di sini, mereka berpandangan bahawa harta menghalang daripada mencapai kebaikan. Mereka berkata jika Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak, ini cukup sebagai celaan bagi harta. Jadi ditakut-takutkanlah kepada orang kaya, jangan duk kaya sangat. Jadi harta yang mana ada tu, transfer pada akaun saya lah senang. Itu sebenarnya. Apa? Tapi ini perangai yang ada biasa, tipikal lah. Patutnya encourage masyarakat kita yang mampu untuk buat bisnes yang bagus apa semua ni, untuk tidak kita terlalu bergantung kepada non-Muslim apa semua ni. Itu sepatutnya. Dan mereka bila kaya, zakat yang mereka keluarkan itu besar. Manfaatnya untuk umat juga. Wakaf yang mereka boleh keluarkan begitu besar. Manfaatnya untuk umat juga. Namun macam saya ulah dah minggu sudah, lepas ni kita nak derma apa semua ni, jangan duk baik sangat. Masuk baik di sini, kena dengan secara bijaksana, cerdik. Sebab RM1, RM2, RM10, RM100,000, RM10,000 yang kita bagi, kalau bagi pada tempat yang betul, bukan setakat pahala kita dapat, kesan impak daripada infak kita tu pada tempat dan orang yang betul. Kalau kita infak pada orang dan tempat yang betul, dia pula sambung belajar, jadi ulama, jadi sarjana, jadi apa, lega kita, banyak pahala tu. Tapi kalau bagi pada tempat yang tak betul apa semua, dia buat benda-benda tak elok, dia beli tukar kereta dia apa semua itu gini, setakat tu lah, pahala kita dapat lah. Pahala tu tak dapat. Cuma kelangsungan manfaat daripada yang kita bagi tu. Kalau bagi kepada betul-betul lah tempat tu memang establish, memang setiap tahun melahirkan graduan-graduan yang tahfizul Quran sungguh-sungguh, okey lah. Tapi sepanjang duk bagi 10 tahun ni, seorang pun belum selesai lagi. Quran, hafal Quran di situ apa semua. Ustaz pula tukar kereta seumur. Minggu ni kereta lah, bulan depan. Jadi kita pun kena query lah. Bukan masalah derma tu, masalah menderma secara bijaksana pada tempat yang terbaik. Agar kita pahala kita tak dapat, tapi dari sudut manfaatnya itu untuk ummah. Baik. Maka jika mari saya dah pesan siapa dia yang ada jawatan-jawatan di Masjid Surau tu kena usulkan. Kena usulkan. Kena usulkan supaya setiap kali ada orang minta sedekah apa semua, memang jangan bagi on the spot. Bagi buffer dulu. Okey, boleh tak kami ambil maklumat gini-gini? Kami ni kalau ada apa kami akan kumpul dulu dan kami akan hubungilah.
Maka dalam sehari dua tu investigate sikit. Senang hari ni. Tanya Facebook apa, tanya alamat mana, tanya daftar ke tidak, ada lesen ke tidak. Benda-benda asal begitu je. Kalau semua benda tu tak ada, so should be something wrong somewhere lah. Nah, kalau benda-benda tadi tak ada, maka kita kata, minta maaf lah, kami kena bagi pada tempat yang diiktiraf lah, dan seumpama. Baik. Adakah harta menghalang masuk syurga? Itu soalan. Harta tidak menghalang masuk syurga. Yang menghalang kita masuk daripada masuk ke syurga ialah amalan kita. Jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram atau dibelanjakan untuk perkara-perkara yang dilarang, tentu harta tersebut akan menghalang pemiliknya daripada masuk syurga. Maka malah ia akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Ada satu hadis yang lemah dalam Jami' Tirmizi juga, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Syekh Muhammad Idris bin Abdul Ra'uh Al-Marbawi rahimahullah dalam kitab dia Bahrul Madhi. Dia nukilkan satu hadis yang menyebutkan tidak akan bergerak kita berdiri di hari kiamat esok di padang mahsyar sehinggalah ditanya kepada kita 5 soalan. Yang pertama, ke mana kita habiskan masa muda kita? Yang kedua, nyawa kita, umur kita dihabiskan ke mana? Yang kedua, tenaga masa muda dihabiskan ke mana? Yang ketiga, harta daripada mana dapat? Dan yang keempat, harta ke mana digunakan? Bab harta memang panjang. Itu tak nafi. Tak nafi ya. Dalam bab harta, nanti dia akan rumit sebab dia bersabit dengan muamalah pelbagai pihak. Kita kena clarify. Yang kelima apa dia? Yang kelima, ilmu diamalkan ke tidak. Kerana dalam bab harta tadi, ada orang dapat daripada sumber yang halal, lantas digunakan pada perkara yang haram. Ada walaupun lemah tapi dari sudut makna sahih. Dia ada gitu pula Kak Liza. Ada hadis ni dari sudut riwayat dia lemah, tapi dari sudut makna dia sahih. Jadi kita boleh ambil lah dia punya pengajaran tu boleh ambil lah, dipegang itu. Dan harta ni ada setengahnya dapat daripada tempat haram, tapi diguna pada perkara halal. Apa dia? Mereka, na'udzubillah saya sebut, dan kalau ada terlibat dengan kita dan orang yang kita kenal, kita kena nasihat lah. Orang yang kerja pada tempat-tempat yang haram lah. Kilang arak, pub, kelab malam, apa lagi. Bahkan kalau bincang dengan Ustaz Zahrudin pada peringkat awal, bank-bank yang tidak Islami termasuk juga tu. Kata ada orang kata, macam mana Ustaz, saya kerja dah 20 tahun, gaji pun dah banyak, gini-gini. Itulah, kalau boleh usahalah cari yang Islamik punya. Melainkan bank tu memang ada produk Islamik ke lagu mana kau, tapi nak katanya forex memanglah. Ustaz yang kata halal tu sebab dia main, dia berkaya dengan benda tu. Ringkas cerita begitu je. Benda bila melibatkan pendapatan ni memang payah saya akui ya. Siapa yang boleh nak tinggal benda boleh 10, 20 ribu, 30 ribu sebulan. Nah, tapi nak katanya, sebab itulah bab harta ni dia akan panjang perbincangannya di akhirat kelak. Kesulitan untuk orang yang banyak harta, betul kita tak nafi dalam secara umumnya bila hadis ni sebut orang yang lebih kaya akan lebih banyak payah masuk syurga lah. Memang betul lah. Sebab dia ialah banyak harta, banyak nak kena tanya. Macam audit lah, kalau kita dah banyak, mestilah banyak kena audit lagi. Kalau kita tak berapa ada apa. Nah, macam Rasulullah masa mati ada berapa dirham saja dengan dia tu. Apa nak diauditnya lagi? Itu je 2-3 ringgit, 2-30 ringgit kata tu je ada. Maksud gitu. Jadi harta di akhirat kelak. Sebab tu nanti kalau ada masa saya akan bincang berkaitan dengan satu hadis berkaitan dengan mawaris. Bab mawaris apa dia? Bab faraid ini. Tapi saya bukan nak bincang faraid, saya tak erti. Cuma dia ada satu semangat. Semangat apa dia? Salah seorang sahabat ni ketika Fathul Mekah, dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit tu seolah-olah dia rasa macam nak matilah. Sakit sungguh-sungguh dia kata. Dan bila Rasulullah datang ziarah, dia tanya, "Ya Rasulullah, aku ni ada anak perempuan.
Jadi boleh tak aku nak infak harta aku? Nak infak, yakni nak apa dia nak bagi? Nak wasiatkan untuk diinfakkan. Maka Rasulullah kata nak bagi, dia kata nak bagi separuh. Dia nak bagi 2/3. So kata tak boleh. Sebab hak harta kamu adalah pada waris. Hak harta kita adalah pada waris kita, orang lelaki lah. Khususnya suami ataupun ayah pada anak-anak. Jadi dia macam kata, anak aku pun tak ramai, ada perempuan je. Jadi aku nak bagi harta aku ni, tengok para sahabat. Dari satu segi lagi, para sahabat ni masa mati duk fikir nak buat amal. Duk fikir nak buat amal lagi. Saat sakit siapa nak mati duk fikir lagu mana aku nak settle harta aku ni supaya jadi pahala di sisi Allah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Ini iman para sahabat. Jadi sahabat ni apa dia? Nanti Kak Lina cuba cek Abu Sa'id Al-Khudri kot silap saya. Abu Sa'id Al-Khudri dia. Jadi ceritanya hadis ni jadi fasulus. Jadi dia nak bagi separuh pun Rasulullah tak boleh. Wanis tak boleh. Fasulus 1/3. 1/3 bolehlah wasiat untuk benda lain selain daripada selepas dibagikan kepada waris-waris. Yang ni 2/3 untuk waris sebagai faraid ataupun sebagai pembahagian yang sepatutnya mewaris, dan 1/3 untuk diwasiatkan nak bagi masjid ke apa semua itu gini. Boleh. Dan itu menjadi hukum asas dalam bab faraid lah mewaris tu. Itu kena tanya Ustaz Endang ke Ustaz mana-mana yang lebih mahir dalam faraid. Cuma secara prinsipnya jadi saya pun bila bawa hadis tu saya bagi semangat lah. Saya kata satu isunya yang kita terlepas pandang hari ni adalah betul Riyadhus Shalihin dalam bab awal lagi. Antaranya adalah kita terlepas pandang hari ni lah saya ni umur tak sampai di awal 40-an ataupun baru nak sampai 40 ni, saya duk fikir-fikir tak ada harta saya nak tinggal pada anak-anak saya. Orang dulu-dulu ada tanah. Tak ada saya ni harta nak tinggal kepada dia ni. Jadi di sini sebenarnya adalah satu benda yang mana kalau kita buat memang dapat manfaat untuk anak-anak kita kalau kata mati itu secara mengejut untuk mak ayah muda. Iaitu apa dia? Dulu insurans, sekarang ada takaful. Jangan risau, saya bukan ejen takaful. Minta maaf. Itu cari ejen nanti. Saya tak jual. Tapi bila saya bawa hadis ni, ejen takaful senyum lah. Dia thumb up lah kemudian. Tapi betul. Bayangkan, yalah saya adalah rumah sebiji ni beli kebetulan ada rezeki lebih. Tapi hutang lah dengan bank apa semua kan. Tapi kalau nak tinggal, tu nak tinggal tu. Dan sebab itulah sahabat-sahabat yang duk buat takaful ni dia sukalah buat cerita-cerita, tapi cerita dia betul. Dan benda ni telah dibuat oleh orang Cina buat sekian lama. Saya pernah tanya seorang Cina ni di Kelantan, saya tanya, okey, awak punya insurans ni berapa sebulan awak bayar? Dia kata, saya pun tak tahu, isi saya urus semua. Tapi adalah dalam 1,000 sebulan, dia kata. Saya terkejut, 1,000 sebulan? Berapa lama dah? Ada 20 tahun lah dia kata, dari awal-awal kahwin lagi. Saya duduk garuk kepala. 1,000 sebulan ni berapa harga nyawamu ni? Ya, ni banyak juta dah tuan. Kalau 1,000 sebulan dekat 20 tahun dulu kan? Bermaksud apa dia? Bermaksud juta tu, kurang-kurang 50 juta kata Allah Alam, tapi nak katanya 1,000 sebulan. Apa berlaku kalau dia mati? Saya pun berseloroh lah kata, kalau awak mati, kaya lah bini. Dia kata apa bini? Ya, ada anak lah. Tengok cara orang Cina memikir. Tengok cara apa nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengok cara apa nama orang Cina berfikir. Sebab tu kita tak pelik bila mereka ni mati, anak mereka mengembangkan perniagaan. Mana dapat modal? Buat pinjaman bank ke? Buat marah ke? Selain pada alung, itulah duit mereka dapat. Duit insurans. Jadi benda tu tidak ada kesedaran di kalangan masyarakat kita Melayu. Khususnya mereka yang kerja dengan kerja yang risiko. Yang tiba-tiba tinggal anak, bini tak kerja, anak 5, duit simpanan tak ada, kerja tak ada. Orang surah masjid mari duk tanya tak nak buat kenduri arwah. Pening kepala belakang. Nampak tak? Jadi wallahu alam, sebab tu saya
bila masuk bab ni saya akan sungguh-sungguhlah cerita. Memang kena ada kesedaran itu. Salah satu cara moden untuk meninggalkan harta pusaka lah, warisan kepada anak cucu kita adalah melalui takafur tadi. Jangan risau saya tak jual takafur, pergi carilah sendiri. Tapi nak katanya bagi orang yang middle class macam kita ni, itu antara yang penting lah. Ataupun yang baru-baru duk membina rumah tangga kan, awal 30-an apa semua, sangat penting. Dan kalaulah kata berlakunya kejadian mati tadi, rupanya ada takafur nilai 100,000, 200,000 dan ejen yang uruskan tu baik. Sebab tu kena terus terang benda ni dengan isteri dengan suami masing-masing. Jangan ambil senyap-senyap awak tak tahu. Sebab bila berlaku kematian, insurans tak cari. Ni yang mati ni ada ke insurans yang kami ni? Kami nak bayar ni. Tak ada. Dia kena bagi tahu. Ni kalau berlaku begini. Supaya nanti kalau kawan tu tengah dalam sedih, anak sekolah apa semua, rumah sewa, kereta apa semua tu gini, tiba-tiba mari orang ni, Kak, abang dulu ni ada masuk takafur melalui saya. Ni ambil lah 50,000. Saya akan uruskan dalam masa seminggu 2 ni. InsyaAllah dapat. Bagi 50,000. Bukan ke sujud syukur kawan tu, tuan-tuan. Bolehlah nak menyawa, nak bernafas sikit tu. Sedih-sedih lah mati tu. Tapi nak terus hidup ni. Begitu. Baik, itu antaranya. Sabit jugalah sikit sebanyak dengan apa yang kita bincang ni. Nak katanya, perlunya kita memberi kesedaran kepada generasi baru ni, supaya generasi baru ni supaya maklum untuk nak tinggal harta kepada anak-anak secara material hari ni, payahlah kalau di bandar ni. Saya ada seketun ni jelah, tak ada ketun-ketun lain dah. Ni pun nama bini. Walaupun kita bayar, nama bini ni lah tuan. Nak katanya, itulah. Tapi penting untuk diberi kesedaran. Saya selalu bercakap benda ni. Selalu. Frozen Ke mana diguna. Begitulah cerita dia. Harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat liqaumin ya'lamun. Maksudnya, katakanlah siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal daripada rezekinya yang dikurniakannya. Katakanlah semua itu ialah nikmat untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami perjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui surah Al-A'raf ayat 32. Tuan-tuan rahimahullah. Malah pemilik harta seperti ini berpeluang untuk melakukan amal ibadah yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Lebih penting daripada itu, Muslim yang berharta mampu membuat perubahan dengan hartanya. Ia boleh membantu umat sambil melabur untuk akhiratnya. Salah seorang pelabur akhirat adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Uthman bin Affan buat? Satu benda yang sampai hari ini duk ada lagi benda. Telaga yang dia beli daripada Yahudi itulah. Apa dia kata ni? Beliau sangat pandai melabur untuk akhirat sehingga diakui telah berjaya memberi
Yang pertama apabila dia membeli sumur rumah ataupun yang lebih tepat itu adalah bi'ra ma'unah, iaitu telaga di bir ma'unah tu. Dan satu lagi adalah yang kedua apabila beliau membiayai pasukan usrah, iaitu untuk perang Tabuk. Dia menyerahkanlah sumbangan yang banyak. Itu adalah disebut oleh Al-Imam Al-Hakim. Baik, sumur yang itu perigi, rumah ialah satu-satunya sumber air bersih di Madinah apabila kaum muslimin berhijrah. Perigi tersebut dimiliki oleh Yahudi, seorang Yahudi yang biasa meminta bayaran daripada setiap orang untuk mengambil air daripadanya. Uthman membelinya dengan harga 35,000 dirham. Beliau telah mewakafkan sumur ini ataupun telaga ini agar seluruh kaum muslimin dapat memperolehi air bersih secara percuma. Kenapa dinamakan sumur? Barangkali ada beza sedikit ya. Telaga orang Melayu kita ni bentuk bulat. Itu telaga kita kan. Bentuk bulat. Tapi telaga ataupun sumur orang Arab ni belah-belah sana, dia tak semesti bulat macam kita. Kadang-kadang dia bentuk persegi, kena turun guna tangga, cebok guna tangan. Dia ada macam-macam jenis kan. Nama telaga tu. Jadi saya pernah mendengar Ustaz Mat Isad Rahman, Tukku Pasir Gudang. Beliau ni telah bincang bab ni lah, Uthman bin Affan. Apa yang berlaku, dia kata, di Madinah ketika itu, Yahudi ni bila mari, dan dia nak tunggu Nabi akhir zaman tu, yang mari duduk Madinah tu, dia membina lah Bani Quraizahnya, Bani Mustaliknya, Bani apa, duduk sekeliling Madinah. Mereka punya lama duduk di Madinah ni sampai mereka pun dah fasih bahasa Arab apa semua, tapi tradisi Yahudi asal tu mereka kekalkan lah. Dan orang Arab ni memandang tinggi Yahudi ni sebab mereka dilihat ada ilmu, tahu banyak benda-benda gaib, tahu cerita-cerita Nabi dulu apa semua. Mereka dipandang, dan mereka ni sangatlah pandai berniaga dan sangat tamak. Maka budaya ribat, memberi pinjaman ceti ni, Yahudi ni lah mulakan di Madinah tu. Sehingga ekonomi di Madinah, kebanyakan harta jatuh ke tangan mereka bila orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj tak dapat nak bayar masa tu, maka tergadailah harta, tanah, kebun apa semua begini. Sebab tu antara benda yang utama bila Rasulullah pindah daripada Mekah ke Madinah adalah restructure balik sistem ekonomi di Madinah dengan memberikan keadilan. Yahudi boleh niaga sekian-sekian hari, maka orang Islam niaga sekian-sekian hari. Dan Yahudi patuh sebab mereka tidak lihat benda tu ada kesan pada mereka pada peringkat awal. Tapi kemudian mewujudkan pasaran terbuka itu memberi kesan pada Yahudi. Mereka tak boleh dah nak pegang harga, monopoli itu. Dalam Islam ada hadis ya yang menyebutkan haram monopoli. Tujuan untuk beli, untuk nak sekat ataupun nak kawal harga dengan melampau, memang ada. Ar-Rashi atau Rasuah, dia kata memang ada haram. Apa yang berlaku adalah di Madinah ketika itu, apa yang berlaku tu menarik perbincangan. Dia kata bila telaga-telaga, antara benda yang Yahudi kemudian berjaya beli dan kuasai adalah sumber air. Yahudi ni bijak, dia tahu setiap dia pergi mana tempat, benda yang utama kita kena kuasai adalah sumber keperluan. Bukan sumber kemahuan, sumber keperluan hidup. Sebab itulah China tu dia anggap Yahudi di belah Asia tu. Sebab mereka menguasai seluruh sistem bahan-bahan perniagaan. Walaupun pada zahirnya orang Melayu yang menjual ke orang tempatan, tapi sistem ekonomi yang lebih besar adalah mereka lah. Daripada disebutkan sebesar-besar kapal sampailah sekecil-kecil jarum, mereka ada production daripada kalangan mereka. Ni hebat ni. Nah, jadi apa yang berlaku? Bila mereka yang kuasai telaga-telaga di Madinah dan sumber tenaga air terhad di tengah pada pasir tu, maka mereka boleh tentukan harga berapa. Bila orang sekali nak beli, mereka boleh monopoli. Mereka dah monopoli, maka harga tu mereka boleh tentukan. Yang duk berlaku hari inilah sebagaimana contoh kita punya yang kerajaan tarik ni,
subsidi apa semua betul beginilah. Baik. Masa tu bank belum ada Kak Lina. Bank ni baru sangatlah sistem tu. Cuma yang ada chatty tu ada dah. Sistem chatty bagi pinjam duit. Yalah, bank tu term sekarang. Sekarang. Yang dengar bank tu dia macam bank on satu tembok. Macam Betul. ceti-ceti ni berderet atas tembok tu. Tu Betul. asal kata bank tu. Ceritanya tu ilmu Ceritanya. baru tu. Baik, apa yang berlaku adalah kemudian menariknya disebabkan Uthman bin Affan beli satu telaga ni dengan harga yang banyak dan Yahudi tu pada peringkat awal dia tamak ke macam mana, jadi dia rasa untung besar lah. Contoh barangkali dia beli dengan harga 10,000 dirham lah kata dah. Tapi Uthman telah beli dengan 35,000. Of course lah untung besar lah. Tapi kemudian apa yang Uthman buat? Uthman beli dan wakafkan. Bila wakaf, orang lain beli tak lagi? Tak beli dia lah. Mari ambil yang wakaf. Termasuk orang Yahudi sendiri barangkali. Dan ini telah menyebabkan monopoli. Monopoli harga air di pasaran Madinah ketika itu merudum. Yahudi yang hari-hari duduk saja dia buat tol untuk orang minum air, beli air ni, dah tak ada pendapatan. Dan akhirnya mereka terpaksa menurunkan dengan harga sampai macam bagi free lah. Bagi free pun orang kata, kalau bagi murah pun buat apa kena bayar. Baik dia ambil yang free. Jadi apa pengajarannya kata Tuku Pasir Gudang Ustaz Maisha Draman? Islam dah ajar dah antara cara yang boleh memecahkan bukan monopoli. Monopoli adalah melalui wakaf. Dan itulah fungsi yang namanya kerajaan melalui inilah kita punya Majlis Agama Islam ke apa semua begini ni adalah untuk akhirnya menguasai sumber-sumber ini. Tapi Allah Alam bersudut praktikal adalah kot apa semua itu gini. Tapi kebanyakan wakaf hari ini untuk buat masjid saja banyaknya. Buat masjid, buat apa lagi benda-benda yang sebenarnya besar manfaat. Tapi sebenarnya kalau adjust lagi, dan itulah yang diperjuangkan oleh Jacob tempoh hari apa semualah. Ya sikit sebanyak ada impaknya. Dan seumpamanya. Dan kalau saya nak cerita sikit lagi, Tuku Pasir Gudang juga. Ini bukan Tuku Pasir Gudang. Bila saya duk cerita benda lagu ni, yelah duk jumpa minum-minum pagi-pagi kalau ke mana tu, ada siapa ya hamba Allah? Satu surau. Satu masjid di surau di Shah Alam. Bekah pensyarah dalam bidang matematik. Dia kata pernah dia baca satu artikel jurnal akademik, seorang ekonomis telah buat kajian tentang tabung haji yang dipelopori oleh almarhum Pak Ungku Aziz. Dia kata satu-satunya institusi keuangan yang collect duit, yang orang dah tak nak ambil duit tu. Kerana orang collect duit sebab nak pergi haji. Yalah siapa? Kalau orang kampung dulu dah letak duit dah buat haji tu tak ada. Dah dia fikir nak ambil. Kita hari ni letak masuk ambil keluar-keluar. Bila dah terlalu mudah sangat ada akses yang pelbagai tu. Orang dulu kalau letak RM10, RM20 sebulan, dia tak ambil dah. Dia kira kemuncaknya aku nak pergi haji. Jadi menurut artikel tu secara rumusannya berdasarkan maklumat yang bekas pensyarah bagi tahu saya, dia kata mana ada satu institusi keuangan yang bila orang letak duit, orang memang tak nak ambil. Dan orang nak khidmat saja, iaitu bawa saya pergi haji. Dan duit tu adalah duit umum Islam seluruh Malaysia. Jadi dia kata kalaulah sistem itu maksudnya diguna dan diperkenalkan sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi satu sistem keuangan yang sangat-sangat besar. Sangat hebat. Memang kita bagi 10,000 duit kita. Tapi dalam masa 10,000 kita bagi tu, tabung haji ni duk buat bisnes dengan duit kita tu, duk buat untung berapa puluh juta dah. Nah, tapi kita duk duit itulah dapatlah dividen ataupun dia panggil apa dah? Sharing tu hujung tahun tu. Yang apa dah berubah-ubah tu. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi nak katanya yang tabung haji tu buat pelaburan apa semua duit gitu gini tu, oi dahsyat. Dan tak ada orang pun duk fikir nak ambil duit dia dalam tabung haji.
Kalau bank tu memang kita masukkan untuk simpan dan untuk nak keluarkan. Tabung haji ni memang majoriti orang Islam letak untuk tak ambil. Jadi dalam artikel tu kata lebih kurang, kalaulah sistem ini di-apply kepada masyarakat lain ke apa semua, oh memang dahsyat lah dia punya impak untuk satu-satu bangsa ataupun satu negara dan seumpamanya. Itu Ungku Aziz punya cerita. Sebab itulah tabung haji ni memang institusi yang antara lambang umat Islam Malaysia kita lah. Jangan main-main tu. Hebat almarhum Pak Ungku Aziz ya. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala ampunkan dia lah. Dan seumpamanya. Baik. Kita lagi dia pergi. Ketika perang Tabuk, Uthman memberikan ribuan dinar kepada Nabi SAW untuk membiayai pasukan muslimin yang sangat memerlukan bekal dan peralatan. Baginda sangat bergembira dengan sumbangan ini. Baginda bersabda, "Ma'ala Uthman ma'amila ba'da hadhih." Tidak akan membahayakan Uthman amal perbuatan yang ia lakukan setelah ini. Pendek kata, harta akan sangat berguna apabila berada di tangan yang amanah. Sebab tu tabung haji bila letak orang pelik-pelik tu, kita pun jadi tengok muka pun tak berapa. sebab duit umat Islam tu, duit kita tu. Siapa yang ada akaun lah, pergi buka situ. Ada bila letak yang tak berapa, comel-comel, berasa sangat tak sedap hati lah gitu. Tapi lubuk tu, lubuk sungguh-sungguh tu. Sebab tu bila ada anak syarikat kepada anak syarikat tabung haji, tiba-tiba keluar senarai beli syarikat yang ada kaitan dengan perniagaan yang tidak syar'i, maka isu besar lah. Dia akan jadi isu besar. Gitu. Baik. Harta akan sangat berguna. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ya Amru, ni'mal mal salihu lil mar'i salih." Suara tak dengar, Ustaz. Ya? Suara tak dengar. Oh, tak dengar? Okey, dengar dah. Ustaz tak boleh pergi sana. Okey, baik. Ya Amru, ni'mal malu salihu lil mar'i salih. Wahai Amr, betapa bagusnya harta yang baik bagi lelaki yang saleh. Lelaki yang saleh. Wallahu a'lam. Habislah perbincangan kita ini. Jadi tabung haji. Tabung haji sangat-sangat hebat keuangannya. Banyak ni benda-benda penting yang kita bincang malam ni. Yang saya flashback baliklah benda-benda antara benda-benda yang saya suka sentuh di surau masjid. Sebab saya fikir itulah antara benda-benda yang kita masih tak bagi perhatian. Contoh tadi yang pertama berkaitan dengan takaful. Siapa-siapa yang anak cucu tengah sedar umur 20-an, pesan supaya ada. Walaupun dia kerja kerajaan ke apa semua, laki bini, cuma janganlah over nasihat pula. Nama dia kata, kita campur tangan urusan mereka keluarga pula ya. Tapi boleh bagi cadangan supaya gini. Sebab setengah orang dia sensitif. Bila kita usul, engkau nak suruh aku mati awal ke? La ilaha illallah. Itu yang dipikir. Dan berkaitan dengan bab mawaris tadi, bab pewarisan harta tadi, bahkan saya bila duk baca hadis ni ada sistem hibah betul. Bahkan bila saya duk baca hadis tadi tu, saya sebut ibu ayah yang sudah umur agak kita kata senior lah. 60-an, 70-an, yang masih ada harta yang belum dibereskan. Kalau dia mengaji betul, minta maaf saya sebut betul-betul ni, kalau kita faham agama sungguh, bahawa kita paling tidak kita nak tinggal harta yang akhirnya menyebabkan anak kita, pewaris kita rasa, maksudnya bukanlah rasa suka tu, maksudnya tidak menyusahkan mereka, begitu ceritanya. Ada setengah orang ada harta banyak, dia mati, bukanlah kedekut, tapi dia tak urus masa dia hidup. Dan bila mati, cek balik banyak masalah muncul. Nak dapat kadang-kadang 10,000, tapi modalnya 20,000. Naik turun mahkamah apa, siapa pernah terlibat dia tahulah benda ni. Rumit. Bila melibatkan tanah, duit dalam bank, rumit. Cukup rumit. So saya cadang, saya pernah lah saya kata begini, siapa-siapa yang ada umur harta ke apa semua, akhirnya kita kena bagi anak juga. Sebab agama suruh.
Melainkan kita hidup, kita nak infak berlaku apa semua, hibah, tak apalah itu. Tapi akhirnya yang paling berhak terhadap harta kita adalah pewaris kita lah. Jadi why not, yang mana umur pun dah 60, 70 tu, masa-masa raya kumpul semua anak-anak, bincang secara terbuka. Sama ada nak hibah sama banyak ke, sama ada lagu mana ke, bincang masa hidup. Kenapa? Bila hidup ni bergaduh sikit sebanyak terasa hati, boleh minta maaf lagi. Tapi bila anak-anak yang dulu bersama dengan kita, gembira, makan minum, kita mati, sebab harta yang kita tinggal tidak terurus tadi, menyebabkan anak isteri sama-sama mereka bergaduh. Na'udzubillah min dzalik. Kita mengharapkan doa daripada mereka, tiba-tiba duk mengutuk dah pula. Mak dulu, aku yang jaga dia. Akhirnya dia mati, rumah pusaka ni dapat kat abang, akunya pun kena halau. Ni drama Melayu lah. Tak ada. Tapi nak katanya, nampak tak? Dan anak-anak ni, setakat yang saya tahu lah, anak-anak ni tak ada lagi bila balik ramai-ramai tu, ayah, mak, ayah dengan mak ni umur pun dah 60, 70. Why not bagi-bagi je harta tu? Tak ada lah anak macam aku ajar sangat. Tapi pada saya, ibu ayah yang betul-betul faham dan maksudnya bersedia. Sebab apa yang sayang lagi nak bincang secara telus, bahagi secara terbuka benda-benda ni? Satu je, sebab rasa boleh hidup lama lagi. Tu sebenarnya. Sebab rasa boleh lagi ni 10 tahun. Okey lagi ni. Sebab rasa ada tu lah. Cuma ada risikonya juga. Macam ada setengah makcik-makcik ni, kelas muslimat lah. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak bagi. Tapi kalau dah bagi dihalaunya kita macam mana? Kena pandai-pandai lah. InsyaAllah anak yang kita bela, yang kita didik takkanlah buat macam tu. Tapi kemungkinan boleh ada. Dah berlaku dah pun. Maka cara kita berhati-hati dengan bersyarat lah. Contohnya kita panggil, dah bagi harta apa semua siap. Okey, setuju banyak ni sama banyak lagu mana. Tapi stamping chopnya, benda ni berkuat kuasa bila mak mati. Selagi tak mati, boleh berubah. Apa masalahnya? Bayarlah lawyer sikit ke, surat sumpah ke macam mana ke. Macam-macam cara kan hari ni. Begitu. Tapinya, matlamat benda ini adalah supaya bila kita meninggal tu, anak-anak tidak terbeban dengan urusan ini. Dan satu lagi adalah tentang hutang. Hutang ni tolonglah. Memang kena jelas. Kena terbuka dengan anak-anak kita. Yang mana dah anak besar. Sebab apa? Banyak berlaku. Bila meninggal dunia, dah sedih. Dah sedih, tiba-tiba mari orang ni, mari orang tu. Ni anak arwah kaya. Dulu arwah masa sekian-sekian, ada pinjam duit pakcik sikit, gini. Berapa banyak? Ada 20,000. Terduduk anak kita, tuan-tuan. Terduduk tu. Jadi memang saya pesan kat mak ayah saya, tulis belakang hutang. Yang mana saya yang mampu saya bayar sekarang, saya bayar sekarang sebahagian besarnya. Yang mana duk ada lagi besar pun saya kata tulis belakang biar documented. Saya nak, iyalah, macam mana pun saya juga kena bereskan. Jadi saya kata, jelaskan awal-awal senang. Kalau dah ada rezeki masa hidup ni, tu pada saya lah salah satu cara orang yang faham agama dan bersedia untuk pergi ke akhirat dengan meninggalkan banyak urusan-urusan yang dikhawatiri boleh lagi membebankan dia bila dia meninggal duduk dalam kubur yang sepatutnya fikir pasal benda lain dan masa tu duk mari hunian ni pun tak selesai lagi. Jadi itu sikit sebanyak sekadar perkongsian yang saya fikir perlu praktikalnya oleh kita dan disampaikan kepada anak cucu kita, sahabat-sahabat dan seumpamanya. Tapi dengan cara hikmah lah, jangan kasar sangat, kejut mereka nanti. Apa ni nak suruh aku mati sekarang? Dia kata. Tak apa? Tidak, kalau tak kena cara begitu ya. Orang-orang kampung, mak ayah kita yang agak, yalah dia mana ada kelas-kelas macam kita apa semua ni kan. Ni ustaz tu lah, ustazah tu lah dia di kampung tu. Tiba-tiba berkata, mak saya nak bincang benda ni secara terbuka. Jeng dia. Engkau ni dah kenapa kan? Aku hidup lagi ni dia. Jadi kena ada kaedah-kaedah yang betul lah. Wallahu a'lam. Okey, 10.30 Kak Liza ni. Saya Ustaz,
Tanya soalan boleh Ustaz? Sikit je lah Ustaz. Kalau macam Satu boleh satu. tak ada dia tak adalah dia isu apa yang kita belajar tadi tu. Ustaz, kalau macam Mat Hafiz tu kan dia suka macam khasidah lah yang anak-anak semua kan. Lepas tu dan juga dia ada bercapal dekat dia punya tu lah dia punya sekolah tu. Lepas tu dia buka wakaf kan. Lepas tu kan dia suka berselawat. Okeylah berselawat tu okeylah, tapi kan dengan bergendang dengan apanya. Saya tengok benda tu kalau solid sangat bergendang, tapi berselawat dengan bergendang-gendang semua. Adakah kita boleh bantu Mat Hafiz macam tu Ustaz? Wallahu alam, kalau ikut pandangan saya kita ada pilihan. Bukan mereka saja yang tempat pusat tahfiz yang ada yang kita boleh salurkan, cuma sekarang dia perlukan bantuan tersebut kan. Wallahu alam, secara asalnya kalau saya akan cenderung cari tempat yang lebih kita kata jelas lah manhaj yang dibawa dan sistem yang dia bagi dengan silibusnya apa semua jelas. Kita rasa beginilah, kita bagi tu puas hati. Begitulah kita kata. Selain daripada kita nak harap pahala daripada Allah Azza wa Jal, kita tahu budak-budak yang diajarkan di madrasah ini kelak akan keluar sebagai orang yang fasih Qurannya, akan mengerti nahwu sarahnya dan seumpamanya. Begitu pada pandangan saya Kak Liza. Tapi iyalah, kalau dah datang minta apa semua tu kan sebab salah lah juga. Tu. Wallahu alam, kalau tak boleh bagi, kalau tak bagi banyak pun bagi sikit dengan niat supaya kemudian anak-anak itu ialah dapat ilmu yang lebih baik di masa depan. Wallahu alam, kita tengok sekarang ni dia letak logo capal. Tapi ke depan dia tukar logo lain pula tu. Kita pun tak tahu. Logo capal tu pun baru. Tak pernah pun muncul dalam sejarah Islam di alam Melayu kita ni. Sangat baru. Selepas golongan habaib muncul, baru muncul capal-capal ni. Dulu pondok-pondok di Kelantan pun semua tak ada capal-capal ni. Memang tak ada. Logo capal ni baru 2-3 hari ni. Baru kemudian para peniaga yang dijual kopiah apa semua, very kreatif mereka ni, pandailah ambil peluang. Itu saja. Cuma yang kita risaukan adalah falsafah yang dibawa itu. Keyakinan adanya capal tu akan ada manfaat sekian-sekian. Sehingga ada yang percaya dengan kalau bawa benda-benda yang ada logo capal tu, nanti beranak dimudahkan. Gitu. Kalau ada logo capal-capal tu, nanti kalau dalam peperiksaan, terang hati boleh jawab, tak payah baca buku pun tak apa. Keren lah begitu. Itu yang kita kata mengarut tu. Adapun logo saja apa semua tak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jelah sebab kita was-was kan nak bagi, sebabnya suka sangat berhibur-hibur kan. Macam suka sangat menjadi satu agenda pula menghibur dengan genda-genda tapi selawat tu semua. Tapi itulah. Tu yang tanya Ustaz apa nanti tanya Ustaz lain pula insya-Allah apa jawapan dia untuk memuaskan hati kan. Pilihan kita ada, kalau kita ada pilihan, kita pilih yang terbaik lah insya-Allah. Itulah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama kali. Syed. Okey Ustaz, alhamdulillah dah. Lambatlah kita pun start lah kerja. Ingat dah yang ayah pas saya kencing tu, saya kencing unta tu dengan Ustaz Uzair dalam kelas Asbabun Nuzul hari Jumaat itu. Terus rasa macam baru belajar, terus rasa gitulah. Jadi Ustaz, jazakallahu khair. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kak Liza, sebelum kita berhenti, bila Kak Liza sebut pasal dengan Ustaz Uzair tu, saya nak sahkan lah. Sebab tu bila kita belajar dengan ustaz mana-mana pun, tapi bila dia guna sumber yang sama, maka akan jumpa perkara-perkara itu. Dia rasa macam ini dia takkan lagi. Label tak ada. Dia takkan lagi sebab sumber kita sama. Nampak tak? Ya Allah. Dia masa tu dia tengah bahas tentang asbabun nuzul surah Al-Maidah, kalau tak salah kok terlupa ada cerita pasal itulah. Aliran sama ni. Banyak sangat tu, lupa belajar kat mana. Aliran tu satu tapi sources. Sumber. Aliran sama guna source yang sama. Allahu alam. Minta dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Insyaallah ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok ya dengan Ustaz Nazim pula insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Liza, Puan Syida. Sama-sama Puan Nasima. Jumpa lagi pagi insya-Allah. InsyaAllah.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan orang pula makan. Tak sempat makan lagi kalau ke puasa. Okay, Liza jumpa esok insyaAllah.